Cinta di Tanah Melayu. Pernahkah Anda terfikir? Jika cinta dan kekayaan diletakkan serentak di hadapan Anda, apa yang akan Anda pilih? Kisah hari ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang terpaksa berhadapan dengan pilihan yang menentukan takdir ini. Putri Nina dari Arab Saudi dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya. Bapanya, Tuan Abdullah, ialah seorang taikun minyak terkenal, memiliki aset keluarga bernilai berbilion-bilion dolar. Sejak kecil, Nina hidup dalam kemewahan, bergerak dengan kereta mewah yang paling eksklusif, pakaian, makanan, dan barangan harian, semuanya adalah produk mewah yang mahal. Walaupun dibesarkan di negara Arab dengan banyak tradisi yang ketat, Nina telah menerima pendidikan barat sejak kecil. Dia mempunyai pemikiran yang terbuka, moden, dan sama sekali tidak terikat dengan adat budaya lama. Apabila dewasa, Nina penuh dengan keinginan untuk meneroka dunia luar. Dia mahu menjejakkan kaki sendiri ke kawasan baharu, mengalami budaya yang berbeza. Oleh itu, selepas tamat pengajian universiti, dia memutuskan untuk pergi ke England untuk mengikuti program sarjana dalam bidang perhubungan antarabangsa dan kajian budaya. Saya sudah terlalu bosan dengan kehidupan yang terkurung dalam sangkar emas ini, Nina pernah meluahkan kepada sahabat baiknya. Apa yang saya perlukan ialah kebebasan dan cinta sejati, bukannya kehidupan yang telah diatur oleh keluarga saya. Cinta. Semasa belajar di England, takdir menemukan Nina dengan Amir, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia. Latar belakang keluarga Amir adalah sangat biasa. Dia perlu bergantung pada beasiswa dan bekerja keras secara sambilan untuk menampung kos pengajian yang mahal di England. Sejak pertemuan pertama, mereka jatuh cinta dan cepat tenggelam dalam percintaan yang membara. Amir sama sekali tidak tahu tentang status sebenar Nina. Dia hanya menyangka Nina adalah seorang pelajar Arab biasa seperti yang lain. Bagi pihaknya, Nina pula amat gembira kerana dapat menyembunyikan identitinya. Ini kerana akhirnya dia dapat mengalami cinta yang murni, tidak dipengaruhi oleh wang atau status. Tahukah abang? Setiap kali bersama abang, saya rasa seperti orang biasa. Perasaan itu sungguh hebat, Nina sering berbisik kepada Amir. Selepas setahun berpacaran, program pengajian Amir berakhir. Dia perlu pulang ke Malaysia untuk memulakan kerjaya. Tepat pada masa ini, Nina membuat keputusan yang mengejutkan. Dia sanggup meninggalkan segala-galanya yang dimiliki oleh keluarganya untuk mengikut Amir ke Malaysia membina kehidupan. Apa? Awak dah gila ke? Sahabat baik Nina menjerit dengan terkejut. Awak nak buang seluruh hidup dan harta awak di Arab hanya kerana seorang lelaki Malaysia? Awak tahu tak Malaysia tu tempat macam mana? Di sana tak ada taraf hidup macam kita. Bagi kebanyakan orang Arab yang kaya, Malaysia hanyalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan ekonomi yang jauh ketinggalan berbanding kerajaan minyak yang mewah. Mereka berpendapat bahawa taraf hidup rakyat Malaysia secara umumnya masih rendah, tinggal di pangsapuri atau rumah yang tidak terlalu besar, bergerak dengan bas dan komuter yang sesak, tiada pembantu rumah dan juga tiada gaya hidup pengguna yang mewah. Namun, Nina tidak berfikir begitu. Semasa belajar di England, melalui cerita Amir, dia telah banyak menyelidik tentang situasi sebenar di Malaysia. Walaupun Malaysia tidak mempunyai kekayaan daripada minyak seperti negara asal saya, tetapi industri otomotif dan elektronik mereka adalah pangkalan pengeluaran penting bagi dunia, Nina menjelaskan kepada sahabatnya. Banyak syarikat besar global menempatkan kilang di sana, memegang peranan penting dalam rantaian bekalan global. Dan yang lebih penting, kualiti perubatan dan pendidikan Malaysia sangat baik, pelancongan mereka terserlah, kualiti hidup mereka sebenarnya sangat tinggi. Realitinya, walaupun KDNK per kapita Malaysia mungkin belum standing dengan Arab Saudi, ia tetap merupakan salah satu ekonomi terbesar di rantau ini. Lebih penting lagi, masyarakat Malaysia sangat terbuka dan mesra, orangnya sentiasa tersenyum. Itulah yang diidamkan oleh Nina. Walaupun mendapat tentangan daripada keluarga dan rakan-rakan, Nina berazam untuk mengikut Amir pulang ke Malaysia. Dia hanya memberitahu keluarganya bahawa dia akan melancong ke Malaysia buat sementara waktu, tetapi sebenarnya dia telah memutuskan untuk berakar umbi di tanah ini. Pada hari-hari awal menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur, Nina mengalami kejutan budaya yang tidak kecil. Walaupun KL ialah sebuah bandar yang membangun dan penuh warna-warni,
Ia tidak mempunyai kemewahan dan keagungan seperti Dubai dan tidak mempunyai penampilan yang megah yang sering dilihat di negara asalnya. Tempat tinggal di KL biasanya padat, musim panasnya panas dan lembab, trafiknya sesak, rentak kehidupan warga ibu kota juga sangat sibat, semua orang sibuk dengan urusan kerja masing-masing. Wah abang, pasar malam di sini sungguh meriah, makanan sedap berderet di mana-mana. Kali pertama, berjalan-jalan di pasar malam di Jalan Alor, Nina tertarik dengan pelbagai makanan jalanan yang menarik dan suasana yang penuh bertenaga. Nasi lemak ni sedap tak terkata. Lebih sedap daripada mana-mana makanan mewah yang pernah saya makan di Arab. Nina makan makanan jalanan Malaysia yang ringkas, tetapi merasakan kepuasan yang tidak pernah ada. Selepas tamat pengajian, Amir mendapat pekerjaan di sebuah syarikat teknologi automotif di Malaysia, Cyberjaya. Gaji agak baik, tetapi bagi Nina, yang biasa dengan kehidupan mewah, kehidupan kelas menengah ini masih agak sempit. Tetapi dia tidak ambil pusing. Malah dia mula belajar melakukan kerja rumah, memasak makanan Malaysia dan menikmati kehidupan sebagai orang biasa. Rupa-rupanya, memasak sendiri memberikan perasaan pencapaian seperti ini. Kali pertama berjaya membuat nasi lemak sambal yang sempurna, dia melompat kegirangan di dapur. Sementara itu, keluarga Nina mula bimbang dan tidak tenteram. Mereka tidak dapat menghubungi dia buat seketika, hanya tahu dia berada di Malaysia tetapi tidak pasti apa yang sedang dia lakukan. Tuan Abdullah, bapa Nina, ialah seorang usahawan Arab tradisional, sangat mementingkan maruah keluarga dan sangat bimbang tentang kehilangan anak perempuannya. Anak perempuan saya, bagaimana dia boleh bersendirian di negara asing begitu? Terlalu bahaya. Tuan Abdullah berkata kepada istrinya. Lagipun, apa yang menarik sangat tentang Malaysia? Panas dan sesak. Bagaimana anak itu akan hidup di tempat seperti itu? Dalam persepsi Tuan Abdullah, Malaysia hanyalah sebuah negara membangun, malah tidak standing dengan sebuah negeri terpencil di Arab Saudi. Dia tidak dapat membayangkan anak perempuannya yang bergelar puteri boleh hidup di tempat sedemikian. Tetapi, pada hakikatnya, tahap pembangunan ekonomi Malaysia telah jauh melebihi imajinasi Tuan Abdullah. Malaysia adalah pangkalan pengeluaran kereta dan komponen elektronik yang penting di dunia. Tahap pembangunan industri adalah antara yang terkemuka di rantau ini. Jalan-jalan di Kuala Lumpur dipenuhi dengan bangunan pencakar langit, sistem pengangkutan yang pelbagai, dan kehidupan malam yang sangat meriah. Lebih penting lagi, masyarakat Malaysia bebas dan terbuka. Hubungan antara manusia lebih mesra. Nina merasakan kebebasan dan penghormatan yang tidak pernah ada di Malaysia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasainya dalam keluarga kayanya di Arab Saudi. Di Malaysia, tiada sesiapa yang menyekat kebebasan saya hanya kerana saya seorang wanita. Tiada sesiapa yang memandang serong kepada saya hanya kerana saya seorang Arab, Nina sering berkata kepada Amir. Di sini saya telah menemui diri saya yang sebenar. Tetapi hari-hari indah tidak bertahan lama. Bapa Nina, melalui pelbagai saluran, akhirnya menemui tempat tinggal anak perempuannya dan menyiasat maklumat tentang Amir. Apabila mengetahui anak perempuannya yang dikasihi tinggal bersama seorang pemuda Malaysia biasa, Tuan Abdullah sangat marah. Ini tidak masuk akal sama sekali. Anak perempuan Abdullah bagaimana boleh tinggal bersama seorang lelaki miskin? Tuan Abdullah marah sehingga tidak dapat mengawal diri. Saya mesti bawa dia balik. Saya mesti buat dia faham status dan tanggungjawabnya. Maka, Tuan Abdullah dan istrinya segera menaiki jet peribadi terbang terus ke Kuala Lumpur. Mereka disertai oleh sekumpulan pengawal peribadi dan peguam, bersedia melakukan apa sahaja untuk membawa pulang anak perempuan mereka ke Arab Saudi. Apabila mengetahui ibu bapanya akan tiba di Malaysia untuk membawanya pulang, Nina berasa bimbang tetapi nekat. Dia telah berbincang lama dengan Amir dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi badai ini. Lambat laun mereka akan tahu. Daripada bersembunyi, lebih baik kita berdepan secara terus. Nina menggenggam tangan Amir dan berkata, Abang jangan risau, walau apapun yang berlaku, saya akan berada di sisi abang. Walaupun Amir sangat risau, dia faham ini adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Keluarga awak pasti akan memandang rendah terhadap saya, tetapi saya akan buktikan kepada mereka, walaupun saya tidak kaya, saya akan berusaha sedaya upaya untuk membawa kebahagiaan kepada awak. Akhirnya,
Pada suatu pagi hujung minggu, Tuan Abdullah dan rombongannya tiba di Kuala Lumpur. Mereka menginap di suite Presiden Hotel paling mewah di bandar itu, kemudian segera menghubungi Nina. Ayah, ibu, saya dan Amir akan datang menjemput kalian. Tetapi kalian mesti berjanji tidak akan memaksa saya pulang, Nina berkata dengan tegas melalui telepon. Walaupun tidak berpuas hati, Tuan Abdullah tetap menerima permintaan anak perempuannya. Mereka berjanji untuk bertemu di restoran hotel. Pada hari janji temu, Nina berpakaian cantik. Amir juga memakai suit formalnya yang paling kemas. Kedua-duanya berpegangan tangan melangkah masuk ke lobi hotel dan bertemu dengan Tuan Abdullah dan istrinya dengan aura berkuasa dan dikelilingi oleh ramai pengawal peribadi. Anakku sayang, tahukah anak betapa bimbangnya kami? Puan Fatima, Ibu Nina, sebaik sahaja melihat anak perempuannya, terus menerpa memeluknya, air mata tidak henti-henti mengalir. Kenapa anak buat macam ni? Pergi tanpa sepatah kata. Kami hampir fikir kami dah hilang anak. Sementara itu, Tuan Abdullah mengecilkan mata memandang Amir. Dia meneliti dari kepala hingga ke kaki lelaki yang telah menyebabkan anak perempuannya meninggalkan rumah. Pada pandangannya, sut yang dipakai Amir jelas bukan berjenama. Jam tangan di pergelangan tangannya juga sangat biasa. Hanya dengan sekilas pandang sudah tahu ini adalah seorang yang berasal dari latar belakang biasa. Jadi, kamulah orang yang telah menyebabkan anak perempuan saya meninggalkan segalanya. Tuan Abdullah bertanya dalam bahasa Inggris dengan dingin. Amir menarik nafas dalam-dalam lalu menjawab dalam bahasa Inggris dengan fasih. Ya, Tuan. Saya sayangkan anak perempuan Tuan dan saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk menjaganya. Kamu tahu tak anak perempuan saya punya status apa? Kamu tahu tak apa yang dia tinggalkan? Suara Tuan Abdullah penuh dengan nada penghinaan. Dia seorang puteri Arab Saudi yang memiliki aset berbilion-bilion dolar. Dan kamu? Apa yang kamu berikan kepada dia? Sebuah pangsapuri sempit dan kehidupan yang susah? Amir tergamam seketika. Dia benar-benar tidak tahu Nina mempunyai status yang tinggi dan latar belakang keluarga yang hebat sebegitu. Nina tidak pernah bercerita tentang latar belakang keluarganya, hanya mengatakan keluarganya menjalankan perniagaan dan agak berada. Melihat keadaan itu, Nina cepat-cepat melangkah keluar melindungi Amir. Ayah, saya cintakan Amir kerana keikhlasan dan bakatnya, bukan kerana wang atau status. Masa di Malaysia, saya sangat gembira, lebih gembira daripada ketika berada di istana di Arab. Tuan Abdullah ketawa sinis. Gembira? Di negara membangun, kebahagiaan apa yang kamu boleh dapat? Nina tidak mengalah, suaranya bertambah tegas. Ayah, mungkin ayah silap faham tentang Malaysia. Malaysia sama sekali tidak ketinggalan. Ini adalah pusat ASEAN. Industri otomotif dan elektroniknya sangat maju. Sistem perubatan mereka terkenal. Taraf hidup rakyat sangat baik. Manusia di sini mesra dan peramah. Masyarakat bebas dan terbuka. Saya telah menemui diri saya dan kebebasan sejati di sini. Kebebasan? Apa itu? Berapa banyak wang yang boleh dapat? Tuan Abdullah bertanya dengan acuh tak acuh. Nina tidak dapat menahan diri, suaranya menjadi nyaring. Ayah, mungkin ayah tidak faham. Industri otomotif Malaysia adalah pangkalan pengeluaran penting di peringkat global. Syarikat tempat Amir bekerja adalah salah satu perintis teknologi kenderaan elektrik di rantau ini. Projek penyelidikan dan pembangunan yang dia kendalikan bernilai sangat besar. Amir menambah dengan rendah hati. Komponen dan teknologi syarikat kami digunakan dalam banyak jenama kereta terkenal di seluruh dunia, termasuk kereta mewah yang Tuan sedang gunakan. Memang benar Malaysia digelar Detroit Asia bagi rantau ini. Tuan Abdullah separuh percaya, separuh ragu. Dia mengeluarkan kunci keretanya. Kamu nak kata dalam kereta ini pun ada teknologi syarikat kamu? Ya, Tuan. Bukan itu sahaja, sistem generasi akan datang yang sedang kami bangunkan akan membantu meningkatkan kecekapan EV secara signifikan pada masa hadapan sementara penggunaan tenaga akan berkurangan. Mata Amir bersinar dengan kebanggaan dan semangat terhadap teknologi. Puan Fatima bertanya dengan ingin tahu. Jadi, berapa pendapatan kamu? Cukup ke untuk menanggung anak saya? Amir berkata dengan jujur, gaji saya di Malaysia tergolong dalam kumpulan pendapatan tinggi. Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan bilioner minyak Arab,
Ia cukup untuk kami mempunyai kehidupan yang selesa dan saya juga menerima pegangan saham syarikat yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa hadapan. Mendengar ini, raut wajah Tuan Abdullah sedikit melembut, tetapi masih belum berpuas hati sepenuhnya. Kedengaran baik, tetapi anak perempuan saya sudah biasa hidup dalam kemewahan sejak kecil, tinggal di rumah besar menggunakan barangan berjenama. Kamu boleh berikan dia kehidupan seperti itu? Amir menjawab, Tuan, jika tidak keberatan, saya menjemput Tuan dan Puan melawat syarikat saya dan melihat pangsapuri kami. Tuan dan Puan akan lebih faham tentang kehidupan dan kerja kami di Malaysia. Tuan Abdullah berfikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Amir mengatur lawatan ke syarikat dan rumah. Apabila keluarga Tuan Abdullah melangkah masuk ke pusat Air di syarikat Amir, mereka benar-benar terpegun. Sebuah pusat penyelidikan moden yang besar, makmal dan barisan pengeluaran sampel yang canggih. Pasukan jurutera penyelidik bekerja keras dan fokus, seluruh tempat memancarkan semangat teknologi tinggi. Naib Presiden syarikat sendiri keluar, menyambut dan memperkenalkan kepentingan Amir kepada Tuan Abdullah. Encik Amir adalah salah seorang jurutera Air di kami yang paling cemerlang. Mereka bentuk sistem pergerakan generasi sebelum ini yang dipimpin oleh beliau telah membawa keuntungan ratusan juta dolar kepada syarikat. Kini, beliau mengetuai pasukan penyelidikan produk generasi akan datang yang amat penting bagi masa depan syarikat kami. Tuan Abdullah mendengar dengan mulut ternganga. Dia tidak menyangka menantu masa depannya mempunyai kedudukan dan pengaruh sebesar itu dalam syarikat. Malah, Naib Presiden menyambung, hasil kerja penyelidikan Encik Amir telah didaftarkan banyak paten antarabangsa. Beliau adalah seorang jenius yang diiktiraf dalam industri. Kami sangat menghargai bakat dan dedikasi beliau. Semasa melawat makmal, Amir menjelaskan secara terperinci kepada bapa dan ibu mentuanya tentang kepentingan teknologi EV dan tren pembangunan masa depan, pengetahuan profesional yang mendalam dan sikapnya yang penuh semangat menyebabkan Tuan Abdullah tidak dapat tidak melihat pemuda ini dengan pandangan yang berbeza. Tuan tahu, tanpa teknologi ini, kereta yang menjimatkan tenaga dan mesra alam tidak akan wujud. Kedudukan Malaysia dalam industri automotif adalah sama seperti kedudukan Arab Saudi dalam bidang minyak, kedua-duanya penting di rantau ini. Tuan Abdullah terdiam. Sebagai taikun minyak, dia faham kepentingan tenaga kepada ekonomi global. Dia tidak menyangka negara yang pernah dipandang remeh olehnya mempunyai keupayaan teknologi canggih sebegitu. Selepas lawatan, Amir menjemput bapa dan ibu mentuannya ke pangsapuri beliau dan Nina. Mereka tinggal di sebuah kondominium mewah di pusat Kuala Lumpur. Pangsapuri itu, walaupun tidak besar, tetapi dihias dengan sangat selesa dan lengkap. Pemandangan dari tingkap juga sangat indah. Ini rumah kamu berdua. Puan Fatima melihat pangsapuri yang tidak sampai 100 meter kuadrat itu dengan terkejut. Ya, Ibu, Nina tersenyum menjawab. Walaupun tidak besar, tetapi di sini ada segala-galanya. Pengangkutan kemana-mana pun mudah dengan MRT. Kemudahan di sekeliling sangat lengkap. Yang paling penting, ini adalah sarang kami berdua dipenuhi dengan kasih sayang dan kehangatan. Amir membawa bapa dan ibu mentuanya melihat setiap sudut pangsapuri. Mereka melihat ruang tamu yang dihias sendiri oleh Nina. Di dinding tergantung penuh dengan gambar-gambar kenangan perjalanan mereka berdua di Malaysia. Di dapur dilekatkan resipi makanan Malaysia yang sedang dipelajari oleh Nina. Bilik kerja pula penuh dengan buku-buku profesional dan sastra. Sekarang Nina juga mengajar bahasa Arab di sebuah pusat bahasa asing lagi, Tuan, Amir berkata dengan bangga. Dia sangat disayangi oleh pelajar dan dia kata pekerjaan ini memberikan dia perasaan pencapaian. Nina menambah, ya, ini kali pertama saya merasai perasaan mencari rezeki dengan kebolehan saya sendiri. Kepuasan itu adalah sesuatu yang wang tidak dapat beli. Makan malam itu, Nina dan Amir bersama-sama di dapur menyediakan hidangan yang istimewa, termasuk makanan Malaysia yang unik dan juga makanan Arab yang diolah. Tuan Abdullah dan Puan Fatima terkejut melihat anak perempuan mereka bukan sahaja belajar memasak, tetapi juga memasak dengan sangat sedap. Ibu tak pernah tahu anak pandai masak, Puan Fatima berkata dengan terharu. Di rumah, baju sendiri pun anak tak pernah lipat.
Nina tersenyum. Semua orang berubah, Ibu. Di Malaysia, saya telah belajar banyak perkara yang tidak pernah saya lakukan sebelum ini. Ia membuatkan saya rasa hidup ini sungguh bermakna. Selepas makan, Amir mengajak bapa dan ibu mentuanya berjalan-jalan di pasar malam berdekatan. Pasar malam KL sangat meriah dengan pelbagai jenis makanan, permainan dan barangan yang menarik. Tuan Abdullah dan Puan Fatima tidak pernah mengalami kehidupan rakyat biasa yang serba dekat seperti ini. Pada mulanya agak janggal, tetapi tidak lama kemudian mereka terpaut dalam suasana ceria yang meriah itu. Minuman yang dipanggil teh tarik ni sungguh istimewa, Puan Fatima berkata dengan terkejut selepas mencuba. Ini dipanggil satay, hidangan istimewa Malaysia. Nina memperkenalkan kepada ibu bapanya. Kali pertama saya makan pun terkejut. Di tengah-tengah kesibukan orang di pasar, Tuan Abdullah memerhatikan interaksi antara anak perempuannya dan Amir. Mereka saling berpandangan dan tersenyum, mata mereka dipenuhi kasih sayang. Amir dengan teliti memegang barang untuk Nina, manakala Nina dengan lembut menyeka peluh Amir. Cinta yang semula jadi dan ikhlas seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan sebarang kekayaan. Pulang ke Pangsapuri, Tuan Abdullah dan Puan Fatima duduk di ruang tamu melihat pasangan muda itu walaupun penat tetapi sangat gembira. Pemikiran di hati mereka mula berubah. Bapa Nina akhirnya bersuara. 2 hari ini, ayah telah melihat banyak perkara. Ayah mesti mengakui bahawa pada mulanya ayah mempunyai prasangka terhadap Malaysia dan terhadap Amir. Ayah fikir Malaysia adalah tempat yang ketinggalan dan Amir hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi sekarang ayah faham, ayah silap. Nina terkejut memandang bapanya. Dia tidak menyangka bapanya akan mengakui kesilapan. Tuan Abdullah menyambung, industri Malaysia memang maju. Taraf hidup rakyat juga sangat baik. Walaupun tempat ini tidak mempunyai kekayaan daripada minyak seperti Arab, tetapi rakyat dan bakat itulah aset sebenar negara ini. Amir adalah seorang pemuda yang cemerlang, berbakat, berkemampuan, dan yang paling penting, dia benar-benar mencintai anak. Puan Fatima juga mengangguk setuju. Ibu nampak kamu berdua bersama, ibu tahu anak telah menemui cinta sejati. Walaupun sebagai seorang ibu, ibu mahu anak pulang, tetapi ibu lebih mahu anak bahagia. Nina terharu memeluk ibu bapanya. Terima kasih ayah, ibu kerana memahami saya. Saya benar-benar sayangkan Amir dan juga sangat sayangkan kehidupan di Malaysia. Walaupun di sini tidak sekaya Arab, tetapi kualiti hidupnya sangat tinggi. Masyarakat terbuka dan mesra, terutamanya sangat mesra terhadap wanita. Tuan Abdullah berfikir sejenak lalu berkata kepada Amir dengan serius. Anak muda, anak perempuan saya telah memilih kamu, telah meninggalkan segala-galanya yang dimiliki oleh keluarga. Kamu mesti buktikan kepada saya bahawa pilihannya berbaloi. Amir menjawab dengan tegas. Tuan, saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk membuktikan perkara itu. Saya bukan sahaja akan berjaya dalam kerjaya, tetapi juga menggunakan seluruh hati dan tindakan saya untuk membuat Nina berasa bahagia setiap hari. Tuan Abdullah mengangguk berpuas hati, lalu membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Nina adalah anak perempuan saya. Walau di mana dia berada, dia tetap kebanggaan saya. Mas kahwin dan hak warisannya tidak akan kurang sesen pun. Nina terpinga-pinga memandang bapanya. Ayah, ini bermakna ayah telah menerima hubungan saya dan Amir? Betul, Tuan Abdullah tersenyum. Tetapi ayah ada satu syarat. Syarat apa, ayah? Nina bertanya dengan bimbang. Kamu berdua mesti pulang melawat kami di Arab sekurang-kurangnya sekali setahun, Tuan Abdullah berkata. Dan ayah berharap cucu ayah nanti akan belajar budaya Arab dan budaya Malaysia. Nina gembira memeluk bapanya. Sudah tentu, ayah. Terima kasih. Amir juga melahirkan rasa terima kasih kepada bapa mentuanya. Terima kasih atas pemahaman dan sokongan Tuan. Saya akan menjaga Nina dengan baik dan akan menghormati tradisi budaya keluarga Tuan. Keesokan harinya, Tuan Abdullah memutuskan untuk memanjangkan tempoh tinggal di Malaysia. Dia mahu memahami dengan lebih teliti tempat yang telah memikat anak perempuannya sebegitu. Dalam minggu berikutnya, Amir dan Nina membawa mereka melawat menara berkembar Petronas, Batu Caves di Kuala Lumpur, belayar di Pulau Langkawi, menikmati keindahan agung Cameron Highlands. Tuan Abdullah
Benar-benar kagum dengan pemandangan alam, semula jadi yang kaya dan warisan budaya Malaysia yang mendalam. Dia menyedari bahawa walaupun Malaysia mempunyai iklim panas dan lembap, ia mempunyai sumber pelancongan yang melimpah, infrastruktur yang lengkap, kualiti rakyat yang tinggi dan persekitaran yang terpelihara dengan baik. Tempat ini jauh lebih baik daripada yang saya sangka, Tuan Abdullah berkata kepada isterinya. Tidak hairanlah, Nina tidak mahu pergi. Puan Fatimah bersetuju. Betul, rakyat di sini sangat berbudi bahasa, masyarakat penuh dengan semangat, rasa sangat selamat. Dan lihatlah betapa gembiranya Nina. Pada hari terakhir sebelum pulang ke negara asal, Tuan Abdullah mencadangkan untuk memberikan hadiah kepada pasangan muda itu. Nina menyangka bapanya akan memberikan sejumlah wang yang besar dan berniat untuk menolak. Tetapi Tuan Abdullah berkata, ayah memutuskan untuk melabur dalam sebuah syarikat teknologi di Kuala Lumpur, khusus dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi tenaga bersih untuk kereta. Amir, ayah harap kamu akan menjadi penasihat teknikal. Amir bertanya dengan terkejut. Kenapa tenaga bersih, Tuan? Tuan Abdullah tersenyum menjelaskan, minyak pun akan habis. Masa depan adalah milik tenaga boleh diperbaharui. Arab Saudi juga perlu berubah, dan keupayaan teknologi Malaysia boleh membantu kita mencapai matlamat ini. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nina terharu melihat bapanya. Dia tahu ini adalah cara bapanya menyokong mereka dan pada masa yang sama memikirkan masa depan negara asalnya sendiri. Sebelum berpisah, Tuan Abdullah berkata kepada anak perempuannya, ayah bangga dengan anak Nina. Anak telah menemui cinta sejati dan menemui nilai kehidupan anak sendiri. Itu lebih penting daripada sebarang aset. Puan Fatimah memeluk anak perempuannya dan berbisik, anak betul-betul tak menyesal meninggalkan barangan mewah dan rumah agam tu? Nina menjawab dengan tegas. Tidak menyesal sama sekali, Ibu. Kebahagiaan sejati bukanlah tinggal di istana yang megah, tetapi berada di sisi orang yang saya cintai dan menjalani kehidupan yang bermakna. Di Malaysia, saya telah menemui kebahagiaan itu. Selepas menghantar ibu bapa mereka pulang, Nina dan Amir kembali ke pangsapuri kecil mereka yang selesa. Amir berkata dengan terharu, tak sangka akhirnya ayah awak menerima kita, malah nak bekerjasama dengan saya lagi. Nina tersenyum, itulah kuasa cinta. Ia boleh mengatasi perbezaan budaya, memecahkan prasangka dan mencipta keajaiban. Awak telah meninggalkan terlalu banyak perkara untuk datang ke Malaysia, berbaloi ke? Amir bertanya dengan serius. Nina melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap lalu menjawab tanpa ragu-ragu, sangat berbaloi. Di sini saya telah menemui diri saya yang sebenar dan menemui cinta sejati. Malaysia telah memberikan saya kebebasan dan keramahan yang tidak ternilai. Itu adalah sesuatu yang wang tidak dapat beli. Setahun kemudian, Nina menubuhkan sebuah pusat pertukaran budaya di Kuala Lumpur untuk mempromosikan persefahaman bersama antara dunia Arab dan Asia Tenggara. Projek R, di Amir mencapai kejayaan yang menembusi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Mereka membeli sebuah rumah yang lebih besar di Kuala Lumpur, tetapi masih mengekalkan gaya hidup yang sederhana dan memuaskan. Tuan Abdullah dan Puan Fatimah datang ke Malaysia setiap tahun untuk tinggal selama sebulan dan kini mereka menyukai gaya hidup dan budaya rakyat di tanah ini. Syarikat Tenaga Bersih Tuan Abdullah juga berjaya cemerlang di Malaysia dan Arab, menjadi model kerjasama antara kedua-dua negara. Kisah cinta yang melangkaui sempadan budaya dan kekayaan ini telah membuktikan bahawa cinta sejati adalah tidak ternilai. Ia juga memecahkan prasangka orang ramai tentang budaya dan model pembangunan ekonomi yang berbeza. Walaupun Malaysia tidak mempunyai kekayaan daripada minyak seperti Arab Saudi, tetapi industri yang maju, masyarakat yang mesra dan kualiti hidup yang tinggi telah mencipta nilai uniknya sendiri. Dalam satu temu bual, Nina pernah berkongsi, saya tidak meninggalkan kekayaan, tetapi saya memilih bentuk kekayaan yang lain, yaitu cinta, kebebasan dan menjadi diri sendiri. Di Malaysia, saya telah menemui semua itu. Dan ia lebih berharga daripada sebarang emas dan perak. Maka, kisah cinta puteri Arab dan jurutera Malaysia ini bukan sahaja mengubah nasib mereka sendiri, tetapi juga mempromosikan persefahaman dan penghormatan antara dua budaya yang seolah-olah berbeza sepenuhnya. Kadangkala,
kuasa cinta adalah lebih agung daripada yang kita bayangkan.